Jangan ajar anak-anak kita takut-takut hantu setan ni, jangan. Waktu saya diberi rumah dekat 22 RMD tu, saya bukannya alim, saya tak alim pun, tapi saya pegang prinsip. Saya pegang prinsip, betul lah Tok Guru saya ajar saya macam tu dulu. Prinsip bahawa ini rumah manusia, tiang ni manusia buat, dinding ni manusia buat. Kan, dia menyebuk duduk kat rumah manusia ni kenapa? Dia nak rumah dia, carilah rumah dia, duduklah sendiri, buatlah sendiri. Maksud dia jahat. Kan? Saya duduk rumah berantu tu, dekat dalam ni ada Zaidi. Zaidi ada tak Zaidi? Saya punya bekas Batman saya ni, dia pun dah berhenti, dia sarjan, seorang PTI, Physical Training Instructor, Batman. Tanya Zaidi, rumah berantu tu, dia pun tahu. Kan? Saya kena duduk situ seorang-seorang di. Buat macam mana dah itu je rumah quarters yang ada. Kan? Pindah daripada Semenanjung pergi Sabah, itu je ada. Kan? Zaidi ada dalam ni. Boleh tanya Zaidi dalam. Tadi saya nampak dia masuk tadi. Bukit Tangga saya serik dah macam-macam kena. Bukit Tangga tu ada satu, saya duduk sedar satu benda kat kawasan tu, banyak orang buang hantu jin setan kat situ lah, saka-saka lah, orang buang kat kawasan bukit kawasan tu. Kan? Ialah mungkin sebab sempadan kan. Tuan, selalu satu latihan macam pasak bumi tu berapa orang? Satu batalion selalunya 500 orang, kadang-kadang kalau gabung dengan pasukan lain jadi 1000 orang. Ni Zaidi Jang ni. Ni saya punya ni, Zaidi Jang ni. Ni saya punya ni. Okay? Tanya dia. Macam mana saya duduk dekat rumah berantu tu. Kan? Duduk rumah berantu tu, duduklah situ. Zaidi hari-hari datang. Dia pun dah tak larat kena usik dah. Kan? Dia sebagai tugas, sebagai saya punya pembantu peribadi saya, bahasa tenteranya Batman. Kan? Hari-hari datang. Zaidi pun dah tak larat dah nak kena. Saya pula kena duduk situ lah. Duduklah. Kan? Bukan masuk buat paranormal, duduk rumah hantu terus, duduklah seorang-seorang. Bertahun aku dah malas dah nak layan. Kita kena lawan dia, jangan berlembut, jangan takut-takutkan salah. Kita jangan salah akidah kita tu. Benda tu hak kita kena lawan, kita kena pertahankan. Okay? Zaidi Jang ni badi saya tuan, masa kursus PTI dulu tahun 2010. Bagus. Kat Bukit Kaci pun boleh tahan tuan. Tuan dulu siapa badi tuan, kongsilah sikit pasal beliau. Saya ada ramai badi saya dalam tentera. Badi saya ramai. Salah seorangnya yang sekarang ni. Saya cerita sikit lah kan. Tu ADC yang di Pertuan Agong sekarang. Rapat dengan saya tu. Badi saya. Dululah waktu kami muda-muda. Kan. Waktu ADC TMJ sekarang pun baik juga dengan saya. Lepas tu yang senang boleh saya cerita ni supaya korang kenal lah. Edisi Sultan Perak sekarang, semua dah datuk-datuk lah sekarang ni kan. Duduk kat istana semua. Lepas tu, ramai lah. Lepas tu yang dah pencen, Hamon Rafiz, tu dah pencen. Kamariza itu orang asli. Orang asli. Dia sekarang Kamariza buat apa, saya tak pastilah. Saya ramai lah badi dalam tentera saya ramai. Kalau macam badi dalam sniper pun ada yang masih bekerja pada, saya tak boleh sebut lah sebab mereka masih bekerja kan, badi dalam sniper. Dia tengok tempat. Banyak. Badi tu masuk dengan rapat tu dengan saya. Kan? Sampai sekarang, alhamdulillah. Itulah. Dia dalam hidup ni dia macam piramid kan. Kita makin lama kita akan kekurangan kawan. Lagi tinggi kita naik, lagi besar kita akan makin kurang. Hidup kita memang macam tu. Hidup kita memang macam tu. Jadi makin lama tu kita makin mengecilkan kita punya circle. Kita punya tu. Dia memang macam tu. Jadi bila kita dah sampai, mungkin anda adik-adik dalam ni kalau dah sampai ke tahap saya, dah bersara, dah berehat ni, orang-orang yang rapat dengan anda ni semua kita akan terus rapat. Yang rapat je, contoh saya, squad saya ada 100 orang, yang rapat saya mungkin 2 orang daripada 100 tu. Dia memang macam tu kehidupan. Okay? Yang lain bukan kita bergaduh dengan mereka, musuh, tidak. Kita selesa dengan yang 2-3 orang tu je. Okay? Tidur dia tak tindih ke tuan? Dia lawan ke tak lawan? Bila lawan yang cara macam mana? Baca ayat-ayat Quran. Benda gaib ni kita kena lawan benda gaib. Dengan benda gaib. Ozi Adam, Assalamualaikum Tuan Jebat di darat. Waalaikumsalam. Ingat badi tengok jenazah kan? Badi tu kan? Tepuk perkanan per kita rasa itulah badi. Ya.
ahli rock tuan, kita boleh tahu ke orang tu pakai tangkal atau tak? Susah sikit lah. Susah. Benda gaib memang kita nak tahu. Kan? Cuma kadang-kadang ada sifat-sifatnya. Contoh dulu, kalau macam saya belajar dulu, kalau orang tu dia ada membela, saya kongsilah ilmu sikit. Okay. Dulu, kalau ada orang membela, dia bela, contoh dia bela apa ni, toyol ke, hantu raya ke apa ke, salah satu nak tengok orang tu, dia tangan dekat belakang, dia buat macam ni. Dia kalau jalan kejap-kejap, jari dia macam tu. Okay. Itu dulu. Saya tak tahu sekarang kalau ada lagi orang yang bela-bela macam tu, anda tak tahu. Tapi kalau dulu kita ada, kita tengok macam tu. Dia belakang dia ni, belakang dia macam ni. Belakang, dia jalan belakang dia buat macam ni. Tangan dia macam ni. Okay, dia jalan sebelah tangan ni ke belakang. Kadang-kadang dua belah tangan, kadang-kadang sebelah tangan. Dia akan tarik-tarik tu. Sebab dekat dia jari ni, kalau ikutkan cara gaib dia, cara tu, dia macam ada tali tu dia tarik dia punya tu. Macam dia tarik, macam orang tarik lembu lah, macam tu. Dia buat macam tu. Okay. Dapat? Ini salah satu lah. Jangan ke korang tengok jari orang, lepas tu korang tuduh dia pula. Tak boleh tuduh je, kita tak ada bukti. Tapi kalau ikut ilmu saya belajar dulu, sama orang, saya pun tanya orang pandai juga, dia kata macam tu. Dia buat macam tu, dia tarik tu. Salah satu dia. Okay? Itulah. Tuan Liman Samion, tuan, apa tanda kalau kita mimpi isteri kita bergaduh dengan ex kita, berpeluh tuan bangun tidur, isteri bergaduh dengan ex. Maksud dia anda kena lebih banyak lagi rapat dengan bini lah macam tu. Kan? Berpeluh bangun tidur. Dah terbangun tidur tu, surround dengan bini tu. Kan? InsyaAllah mimpi yang baik pula akan timbul. Tak tahu nak kata mimpi bang, mimpi. Kan? Apa ni? Ozi Adam, macam manalah keadaan tuan ketika servis dulu agaknya sampai dapat nama jebat terdarat? Ya kah? Lah dulu-dulu lah. Sekarang ni ada banyak benda dalam hidup ni yang saya tak banggakan. Kan? Manusia sentiasa buat kesilapan, manusia buat itu, buat itu. Dalam hidup macam itulah. Kan? Macam itulah. Kan? Ada benda yang kita rasa kita okey dan kita boleh sampaikan pada orang lain, macam tu. Okay? Tapi sekarang tuan tak macam dahulu. Pegawai macam tuan pun ada 1 dalam 1000 je, yang lain. Oh ya dah. Zahar, macam ni lah. Dan dalam Islam ni, salah satu Nabi tak galakkan ialah memuji berlebihan pada orang. Jangan puji saya berlebihan. Saya pun mangkuk ayun kat macam dulu lah. Kan? Setiap orang buatlah yang terbaik ikut zaman dia lah. Kan? Zaman saya dah lepas. Okay? Buat tapai tak jadi kita. Kejap. Aku tahu baju beli page mana. Tak tahu saya beli kat apa ni. FG. Entah. Saya tengok TikTok. Tengok. Cantik pula. Beli satu. Kan? Itu je. Okay. Sekejap. 24 komen. Dulu macam rimau. Aduh. Hantu ligan tuan sebab dia nak minta kopi Alan Sami. Aduh. Ada tip tahu untuk musim panas, ada makanan atau minuman yang tuan amalkan? Sekarang dah masuk musim hujan dah. Tak tahulah, tempat saya belah utara ni dah mula nak hujan. Kan? Nak bagi tip yang mana? Tak tahu nak bagilah. Kan? Minum air banyak lah kot. Zahari Busu, tuan macam mana nak amal ayat surah At-Taubah ayat 128-129? Okey. Yang ni saya belajar dulu, benda-benda ni ramai lah ulama-ulama pun dah bagi. Kan yang terbaru sekali saya pun ambil juga daripada Syekh Nazrul Nasir Al-Azhari.
Tuan Guru Syekh Nazrul Nasir Al-Azhari, saya belajar dengan beliau. Beliau amalkan, beliau dengan zawiyah, beliau amalkan ialah dengan cara setiap kali lepas solat baca. Kalau macam saya ada zikir saya lah. Zikir je itu tak adalah panjang, ringkas je. Dan yang penting kita tahu apa benda maksud yang kita baca tu dan kita faham, mendalami lah maksud tu. InsyaAllah nanti kesan dia baik lah. Buka beg kuning, tak ada. Saya tak ada beg kuning lah. Saya tak ada beg kuning. Ciri-ciri orang pakai susuk pula tuan. Okey. Saya kongsikan satu ilmu. Pernah dengar tak kisah yang saya cerita pasal Aini bukan nama sebenar yang mak dia tukar warna, mak dia rambut bertukar warna ungu tu. Siapa ingat kisah tu? Ke ramai yang tak tahu kisah tu? Ramai tahu dah kot. Ingat kan? Yang mak dia jadi ungu. Ramai. Okey. Ramai ingat kisah tu. Okey. Kalau kadang-kadang kita tak tahu orang tu, kan? Ini yang saya amalkan. Boleh tanya pada ramai tutup guru yang lebih banyak ilmu, kan? InsyaAllah mereka akan tunjuk jalan-jalan dia. Salah satu, kan? Tapi kalau tu nak cerita balik, okey juga. Nak dengar balik ke kisah tu? Okey, saya cara ringkas. Boleh? Cara ringkas lah. Waktu tu saya Lieutenant Muda 16 RMD Kamp Desa Pahlawan, Kelantan, Kota Baru, Kelantan. Okay, itu dekat Kok Lanas tu. Lepas tu baru habis ragging, maksud dia baru habis orientasi. Kami dulu lepas orientasi sudah commission mess lah orang kata. Kita jadi rapat lah. Kita dengan brother kita senior kita ni jadi rapat lah. Lepas tu saya masih ingat lagi waktu tu biasalah zaman dulu tak ada handphone pun semua ni. Jadi yang ada pun telefon yang tekan-tekan kan, dekat bilik bujang pegawai kan. Jadi dulu ni ramai orang perempuan dia akan telefon camp Desa Pahlawan, lepas tu dia akan bagi tahu boleh tak sambungkan ke Wisma Perwira, mes pegawai lah, Wisma Perwira 16 RMD. Sampai kat Wisma Perwira tu lagi kami pegawai bujang angkatlah, hello assalamualaikum Lieutenant Muda Fitri, atau hello assalamualaikum, adalah nama kami ada situ. Lepas tu lagi perempuan tu sembang dengan kami kan. Bukan nak cakap lah, bukan nak kata, tapi ada orang-orang perempuan yang dia orang mencari jodoh macam tu. Ni dulu. Dia orang nak cari jodoh lah kan. So saya waktu tu salah seorang orang tukang jawab telefon. Bab kami ngurat orang pun itu confirm. Itu confirm. Muda kan, umur 21, 22, 20, lieutenant muda. Umur pun muda, pangkat pun muda, lieutenant muda, satu paku. Jadi adalah kenal ada seorang tu. Bukan nama sebenar Aini. Bukan nama sebenar Aini lah. Bukan nama sebenar. Okay. Lepas tu daripada tu dia saya masih ingat waktu tu baru lepas raya haji. Okay, lepas raya haji. Jadi saya tak ada kereta. Jadi saya nak minta tolong lah saya punya senior apa, saya ingat lagi senior saya tu Lieutenant Muda Kamarul Arifin. Dia dah bersara tak silap saya, dia ada kat overseas. Dia dah bersara, lepas tu dia kerja dengan syarikat duduk overseas. Senior saya tu saya cakap, tuan, saya ni ada dating tuan, boleh tak tuan minta tolong tuan, tolong hantar saya. Dia waktu tu dia bawa kereta Honda Mayat. Siapa tahu kereta Honda Mayat? Ni lama punya dulu ni. Kereta Honda Mayat tu, kereta Honda Mayat. Oh, siapa ada 2 pintu gaya tu, siapa ada kereta hebat tu kan. Dia ada kereta tu. Jadi ini bayang ni kisah tahun 1990 apa, 97 98 macam tu lah. Okay, Honda Civic Mayat. Betul. Tapi second hand lah dulu macam tu. Jadi dia kata, okey tak apa, aku hantar kau. Kau kenal mana ni Fitri ni? Kenal macam tu kan. Kau pernah jumpa? Tak pernah jumpa. Lepas tu dia ajak atas rumah. Oh, okey. Jadi saya pun malam tu pakai smart lah kan, pakai kemas ni, nak pergi rumah orang. Nak pergi beraya rumah orang. Jadi kau ada alamat dia? Ada, dia bagi. Okey, aku hantar kau.
Malam tu lepas makan malam dekat camp lah, dekat Wisma Perwira. So Lieutenant Ripin ni hantarlah saya. Hantar masuk dekat satu lorong tu. Jalan kat Kota Baru tu, satu lorong tu masuk dalam. Masuk, ingat di kanan tu ada pokok getah sikit. Lepas tu masuk sampai jumpa satu rumah. Tengok alamat. Ini rumah dia. Rumah dia banglo. Kan? Oh, okey. Nah, lepas tu ingat Lieutenant Ripin cakap saya, Fitri, kau ni betul ke ni kau ni? Kau betul ke nanti ni? Aku tinggal kau kat sini ni. Tak betul. Tuan tinggal. Nah, okeylah. Ni tadi kat depan tu ada public phone. Nanti apa-apa kau jalan kaki, kau telefon aku balik. Kan? Okey tuan. Betul. Lieutenant Ripin balik Saya duduk depan apa ni? Depan pagar tu. Pagar rumah, pagar tinggi. Alah, rumah macam banglo kan, pagar tinggi. Kan? Nampaklah dalam. Kan? Saya bagi salam, Assalamualaikum. Nah, ini gini tahulah kisah ni. Diorang dah dengar kisah ni. Saya bagi salam, Assalamualaikum. Lepas tu dengar suara orang perempuan tua lah kan. Mak dia lah, nampak gaya tu macam mak lah. Waalaikumsalam. Kan? Dia buka lampu depan tu, dia buka pintu. Kan? Saya pun buat dia keluar tu, saya tengok. Waktu tu saya terkejut. Kan? Saya terkejut. Saya tengok dia punya rambut dia, mak dia pakai baju kelawar. Baju kelawar biasa. Kalau Kelantan murah waktu tu memang inilah. Baju kelawar sana cantik. Pakai baju kelawar dia, lepas tu dia bukan pakai tudung, dia macam tu je, dia tutup macam tu je kan, tutup dengan apa, kain macam tu je, tapi nampak rambut dia tu. Waalaikumsalam. Siapa tu? Lieutenant Muda Fitri. Saya tengok mata dia tenggelam, mata ni hitam. Saya tak nampak anak mata. Terkejut, tapi kita dah depan tu, nak lari mana, duduk diam tengok. Anak mata je bulat macam tengkorak kan. Bulat tu hitam, tak nampak anak mata ni. Nampak kosong. Lepas tu rambut memang warna purple rambut dia. Warna purple. Saya apa aku tengok? Apa aku tengok ni? Kan? Saya tutup mata, astagfirullah. Kan? Buka mata sekali, dah bau nampak. Rambut dia jadi hitam, mata dia semua nampak. Lagilah saya berdebar. Waktu tu lagilah saya berdebar. Berduk-dak. Waktu tu duk fikir, aku nak balik dah ni. Tapi nak balik macam mana? Nak kena Kedah balik yang ladang getah kecil tu. Nak kena jalan besar balik ke depan, buat ada public phone. Saya duk fikir macam mana ni. Fitri masuklah kita lah. Ya makcik, kita pun dah mula telan Leo dah. Saya pun masuk. Makcik, apa khabar makcik? Ya ke? Ini ada ke? Dia bukan nama sebenar. Ada dalam bilik kejap. Masuk duduk. Saya pun masuk duduk. Dia terus duduk kat meja makan tu. Meja makan besar, ingat meja makan besar. Meja makan besar. Saya duduklah. Duduk, kita pun jantan baik duduk rumah orang kan. Baiklah konon, tapi duduk diam. Kan? Lepas tu hati tak sedap lah. Saya tanya makcik, pakcik mana? Sebab kita mesti nak jumpa orang lelaki kan, nak salam, nak apa. Dia kata, pakcik ada dalam bilik, dia tidur. Saya senyap. Tak kata apa. Betul tak betul kita tak tahu. Terdiam. Lepas tu si Aini tu turun. Dia duduk sebelah saya. Kan? Lepas tu sembang-sembang lah. Mak dia pun ada depan tu. Ya macam kita. Hati otak ni duduk fikir tadi yang apa benda aku nampak tadi tu. Kan? Duduk diam je. Dalam hati duduk zikir. Waktu tu duduk zikir. Ayat 128, 129 surat Taubah. Lepas tu Wadduha. Sebab kenapa saya amal surah Wadduha ni, salah satu Wadduha ni yang bagusnya adalah kita mohon pada Allah supaya Allah tunjuk kita benda yang kita tak nampak, benda yang kita tak tahu, benda yang terselindung, supaya diterangkan benda tu. Jadi saya duduk, jangan saya sembang elok-elok, sembang. Lepas tu kuih datang tu, datang kuih lah. Air saya ingat dia hantar air kopi. Minum Fitri, tak apa makcik, saya baru makannya, minumlah. Kita orang dah cakap itu, saya pun letak kat lidah kan, letak lidah lu, tak mau cakap apa-apa lagi, letak lidah, masuk sikit, tak mau telan. Waktu sebab saya terus jadi apa ni, mood jadi berhati-hati.
tongkat lidah kat langit-langit, saya sapu kan. Bila kita minum air, kan, salah satu. Kalau benda nak jadi juga, tapi ikhtiar. Kita akan tongkat lidah kat langit-langit, sapu tu. Kalau kita rasa kesat elok apa semua tu, tak ada masalah. Tapi kalau ada asal licin semacam tu, kan, saya baik kita luahkan balik lah. Tapi Alhamdulillah, ni boleh minum. Saya minum. Lepas tu dia hantar kuih tu, saya masih ingat dia, ada satu kuih tu, dia duk suruh saya makan yang tu. Dia suruh makan lah yang ni. Tak apa, macam saya ambil yang lain dulu. Lepas tu, makan kuih. Lepas tu, duduk sembang sekejap, tak sampai 2-3 minit, dia kata makan lah yang ni. Okey, makcik. Tangan saya pergi kat kuih lain dulu. Yang jenis ditunjuk saya tak makan. Saya tak makan. Saya memang berhati-hati. Makanlah yang ni. Lepas tu tak apalah. Saya buat bodoh lah. Relax. Lepas tu ingat dia, mak dia pergi ke dapur. So saya sembang Aini lah. Dekat meja makan tu sembang-sembang kejap. Lepas tu si Aini naik ke bilik. Dia naik tingkat atas, naik ke bilik. So kiranya kat rumah tu tinggal mak dia dengan Aini je lah. Yang lain tak tahu apa. Kan? Saya pun duduk diam. Duduk relax. Aini naik bilik. Lepas tu mak dia datang balik. Mak dia sembang-sembang. Dia kata Fitri, naiklah bilik Aini. Waktu tu saya punya telinga jadi panas. Saya punya telinga jadi panas. Panas macam mana jadi? Yang tu jadi. Aku ni bukannya alim, kan? Aku pun nakal juga. Tapi agak-agak lah nak suruh kita masuk bilik anak dara dia waktu malam. Adakah ni perangkap? Adakah ni apa? Ni apa benda? Saya tak tahu dah hati saya. Dah lah dekat pagar tadi saya dah rasa dah. Apa benda ni? Kan? Saya okey, tak apa. Lepas tu si Aini tu turun. Lepas tu mak dia suruh Aini bawa saya masuk bilik naik atas. Saya dah baik makcik. Saya naik bang. Saya naik ke atas. Tu terang tu. Saya naik atas lah. Waktu tu saya ingat saya memang betul-betul berlakon. Oh ya ke? Ni bilik siapa? Ni ya ke? Cantik lah kayu ni buat kat mana? Pintu ni macam mana? Oh ya ke? Belakang ni ada apa? Oh cantik lah dia punya design ni, kontraktor ni. Macam tu saya buat macam tu. Okay. Okay. Lepas tu dia lalas, saya nak mengelak macam mana pun dah naik ke tangga, dah so atas tu ada beranda. Saya pergi ke beranda dulu. Cantiklah pemandangan benda gelap gelita. Jangan apa benda tengah malam. Gelap gelita. Duduk kat beranda tu. Saya ni ada sebelah saya ni. Situ ni. Kan, lepas tu dia kata mana? Hati saya dah tak sedap kata. Lepas tu saya kata macam mana aku nak buat, apa idea aku ni? Apa idea aku nak keluar ni? Nak keluar dari sini ni. Lepas tu saya ingat lagi, saya buka ni ke bilik Aini. Saya pun buka lah pintu dia bilik. Bilik cantik macam ni. Okay. Ni boleh jadi bilik pengantin ni. Tapi bilik pengantin selalu kat bawah kan. Mulut manis jantan. Jantan mulut manis. Ya ke? Okay. Ni dekat 11.30 ni saya punya senior tu dia tak boleh lama. Nanti kami nak kena sebelum pukul 12 kena ada kan tu. Lepas tu Aini cakap lah, kan pegawai boleh keluar sampai pagi. Ya memanglah, tapi besok pagi-pagi ni kami nak kena bergerak ni. Kan, bergerak ke Gua Musang. Bohong lah apa benda pun. Apa. Lepas tu saya pun turun tangga cepat-cepat. Makcik, saya nak kena balik ni makcik. Tak apalah. Ya ke ni, boleh balik ke ni? Jauh nak jalan ke depan tu. Tak apa makcik, saya okey. Ya, belah keluar, pergi ke depan. Telefon balik Tuan Arifin. Tuan, saya dah habis. Kau nak balik? Balik tuan. Tuan cepat datang ambil saya. Cepat ambil tuan. Cepat ambil tuan. Lepas tu saya duduk tunggu depan tu. Lepas tu sampai kereta tau. Okey Fitri. Okey apa tuan? Dah naik kereta tu. Okey Fitri. Okey apa tuan? Tak boleh tuan, tak boleh. Nanti saya cerita. Itulah pengalaman. Ya. Yalah jantan kebret mestilah bijak kan. Dulu. Itulah macam tadi orang tanya tu macam nak tahu tu, salah satu tu saya dah bagilah. Itulah. Kita mohon perlindungan lah, kita ni bukannya baik, kita pun nakai semua kan. Tapi jangan sampai kita jatuh ataupun terkena teruk lah. Okay. Owner tu ada dalam ni tuan? Tak ada. Kan? Ya surah Wadduha tu. Surah Wadduha. Jadi saya tak pastilah. Saya rasa mungkin dalam macam anda mungkin saya tak berani menuduh. Saya bukan jenis orang kata tuduh mak dia ke keluarga ke dia ada apa ke. Tapi dah benda tu ditunjuk depan mata tu. Lawa tak ini tu lawa dah. Boleh tahan juga orang dia. Boleh lawan juga.
Okay? Okay? Boleh tahan juga orang, bukan tak lawa lah, sebab saya duduk Kelantan, orang Kelantan ni ramai yang lawa betul-betul lawa kan, memang ramai. Terus siapa biasa pergi Kelantan, pergi pasar raya dia pun dah tengok lawanya, pergi bazar Buluh Kubu, bazar Sijah kat situ pun kamu dah kelabu mata, lawanya rupa Kelantan ni. Kepada orang luar lah yang tak biasa pergi Kelantan dan Terengganu, anda pergi tengok. Anda pergi tengok. Okay? Wih, lawa lah. Yang hitam manis pun lawa, yang putih pun lawa. Orang kalau Semenanjung ni kita boleh kata dapat kat dia orang lah. Kan? Kan? Awak tak balonnya lebih tu. Jangan bang. Nakal-nakal saya pun saya fikir juga kan. Ini cep penyakit. Okey, faham tak? Betul tak? Kalau korang dalam situasi saya macam mana? Korang pun akan fikir tak? Jangan, ini semua cep penyakit ni. Kan? Kan? Kata bahasa jantan kebret tu, ini kalau beromen pun tak baloi kata orang. Kan? Tu bahasa jantan kebret lah. Kan? Betul. Kan? Kan kena apa-apa, naya. Okay. Tahu pun. Oi, Taufik, Afiq, terima kasih. Ramai rupanya orang bagi gift malam ni. Allahuakbar. Apa ramai 1,000 orang ni? Aduh, orang ni. Orang malam-malam ni kita santai-santai je. Nasib tak telan kuih tu. Dia macam tu lah. Kisah-kisah dululah sama muda-muda. Jadi pengajaran lah kepada anak-anak muda. Samalah. Kita nakal-nakal. Semua orang nakal. Kan? Lebih lelaki. Lelaki ni kalau tak nakal, dia pelik sikit. Kan? Jadi mesti ada sikit kat kenakalan dia tu. Cuma berhati-hatilah. Kan? Kalau tuan makan kuih tu apa jadi? Wallahualam, saya tak tahu. Saya tak tahu. Okay? Saya tak tahu. Kata orang nakal tu biar berakal. Itulah. Okay? Lepas ni tuan tak jumpa ini lagi ke? Tak jumpa dah. Lepas tu memang tak jumpa dah. Dia masing-masing. Dia banyak tempat, lain tempat, lain rentak permainannya. Mana kita tahu tu tak? Macam ayah saya cerita. Ayah saya pun tentera, pesara tentera. Okay, ayah saya dulu Pulau Bangi tu, Bangi Jambungan semua tu, naik daripada Kudat. Ayah saya yang buat tu, airstrip. Tahu airstrip? Tempat lapangan terbang, macam tempat kapal terbang landing, tapi dibuat di tanah. Ayah saya buat tu, itu tahun 60, 66, 67 tu dulu. Jadi ayah saya pun banyak operasi dekat kawasan Sabah, kawasan Sarawak. Dia lain tempat, lain dia punya tu. Ada tempat, ayah saya pun cerita, askar-askar yang dulu-dulu kan, bila dia orang pergi tu kan, kadang-kadang dia orang termasuk perangkap kawasan situ. Ramai yang tak balik sebab apa? Dia duduk situ, mungkin orang situ berkenan kat dia kan. Dia terus lekat kat situ. Dia tinggalkan askar dekat situ. Kiranya trup atau pasukan tu dah habis buat operasi, balik, dia tak boleh balik. Dia keluar daripada kawasan tu, dia akan muntah, dia akan teruk, dia akan sakit macam nak koma. Dia kena balik ke tempat tu balik. Sampai tahap tu. Ayah saya kawan-kawan dia berapa orang? Sampai beranak pinak. Kan? Dia lain tempat, lain negeri, lain permainan dia, lain. Memang macam tu. Kat mana-mana pun. Macam kalau kita pergi ke Indonesia ke, kita pergi ke Thailand ke mana pun. Kadang-kadang kalau dah terkena tu, tak boleh cakap apa. Kan? Okay? Tuan hari Rabu ni tak ada office tak? InsyaAllah ada. Sebab tu orang merantau ni, dia kena banyak belajar adab lah. Bila kita masuk tempat orang, kita kena banyak belajar adab. Kena banyak merantau. Bila lagi banyak kita merantau, lagi kita akan terjaga kita punya adab kita, pengalaman kita. Betul. Sebab tu jangan duduk setempat. Jangan. Anda tak belajar apa benda pun. Pergi merantau, tengok. Kan? Pugai belabak tuan, betul. Memugai agak-agak apa pendapat tuan tentang ini nama dia kena menganjing dia? Mungkin. Salam dari Sabahan. Hai orang Sabah. Kalau terkena boleh berubat tak?
Tengoklah, tengok jenis. Tengok jenis. Pak Da duk Tanjung Pari tu ayah angkat tuan ke? Ya. Ayah angkat saya. Saya baru tadi video call dengan dia. Pak Da Abu. Kenapa? Kenal. Airul kenal ke? Pakar memburu tu. Tapi buat sementara ni dia sakit. Tapi minggu ni dia akan masuk hospital tu untuk operate. Tuan, hutan Gubir keras tak? Hutan bang. Ada tempat-tempat dia lah. Bukan semuanya keras tak. Contoh ada tempat tu Sungai Batu Hitam. Batu dia hitam. Bukan kata batu dengan pasir-pasir dia hitam. Anda boleh bayang tak? Kalau anda pergi air terjun, yang mana dia punya batu dia, batu-batu dia, dia punya pasir-pasir dia hitam dia semua. Sungai Pasir Hitam. Sungai Batu Hitam nama dia. Dia bersimpang pula. Dia punya simpang sungai tu, dia bergabung. Simpang sebelah sini pula. Sungai Batu Putih. Putih je semua. Oh. Kejadian alam hebat ya, Allah punya ciptaan kan. Okay. Ada tempat yang keras lah, ada tempat yang tengok ada. Kau nampak apa kat rumah ini? Yalah. Mungkin dia punya apa tu? Mereka buat macam tu sebab dia mau buat bisnes. Kan dia ada bisnes emas. Kan? Mana kita nak tahu sangat kan? Yang selebihnya masing-masing lah. Dulu-dulu ni semua dah tua-tua dah. Kan? Mungkin harapnya dia orang dah taubat dah apa semua. Nama pun saya tak sebut nama sebenar. Terima kasih yang bagi gift subhanallah banyak Okay. Pria, tuan macam mana nak buat lidah tu bila minum air? Saya tak berapa faham tadi. Okey. Pria, tutup mulut sekarang. You punya lidah tu, kan? Sentuh you punya langit-langit atas. Lepas tu sapu dia macam tu. Ni lidah you, naikkan ke atas. Apa you rasa sekarang? Pria? Cikgu Iji, saya anak Gayung Putrajaya. Okey, diperlimau oleh ayah mertua tuan, Cikgu Rahim. Ya. Anda ada rasa geli tapi kesat je lah. Kan? Confirm semua tengah buat. Ya, rasa kasar betul. Ambil lidah, tolak ke atas, sapu. Buat macam tu. Okay, rasa kesat betul. Tu okey tu. Okay. Kalau nak rock lidah, tongkat lidah, orang bagi tongkat lidah ke langit-langit. Ni langit-langit. Rasa lapar tuan. Tu murtabak tadi yang waktu buka puasa murtabak kuih tadi takkan ke? Kalau rasa licin, ada benda yang tak berapa nak ni lah. Nak elok. Nah. Okay lah. Licin, tak ada nak rasa geli-geli licin je. Dah kenapa ni? Okay? Itu petua. Salah satu dia. Kau nak kena juga. Okay? Bukan licin. Dia memanglah sebab dalam ni basah. Pegang jari. Langit-langit ni, kan bila kan kita pegang, depan tu gigi. Belakang ni dia ada lekuk macam tu. Betul tak? Lekuk macam tu. Itu langit-langit. Depan ni gigi. Ni gigi. Ini dia punya gusi. Kan? Gusi kat sini. Lepas tu dia melengkung macam tu. Lepas tu dia ada macam benda turun balik, naik balik. Betul tak betul? Okay? Kalau ada licin tu, licin sangat. Apa licin sangat ni? Dia bukan anda buat sekarang. Dia kena letak air. Letak air, sapu. Okay? Okay? Tak apalah. Nanti pelan-pelan lah tu dapatlah ilmu tu nanti. Kau berapa dah ni? Oh, dah pukul 1 dah. Okay. Saya tak bagi lagi betul tak? Goodie bag. Goodie bag berapa orang? Oh, ramainya. Kalau ramai saya bagi 1,000 lah.
1000 nah. Berapa orang kita ada? Allah maksimum dia boleh 200 je. 200 orang je. Okey lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, 1000 koin ambil. Tekan ni, dia keluar selawat. Tekan ni, dia akan keluar selawat dekat komen anda. Bacalah selawat tu. Nanti habis cukup 5 minit, tahu kan? Macam biasalah, habis 5 minit, yang 1000 ni akan dipecah-pecahkan kepada siapa yang tekan tu, siapa yang dapat, dan 200 orang akan dapat. Kan? Silakanlah. Ya? Salam tuan, kalau petua pegang bawah cawan tu tuan, dia pegang bawah cawan payah sebab kalau cawan panas. Pegang macam ni. Alamak, mana cawan? Macam ni. 3 jari ni. Kalau, okey, saya sampaikan ilmu yang telah diberikan kepada saya oleh arwah Tuan Guru Pak Long Cik Ri di Tanjung Pari, okay? Baling. Arwah baru saja meninggal dunia 4 bulan lepas. Dan beliau orang sangat alim, kan, telah membantu beribu-ribu orang dan ada karomah-karomah beliau lah. So, saya bila sebut nama Tuan Guru ni saya agak sedih kerana 1 minggu sebelum beliau meninggal dunia, beliau cakap pada cucu-cucu beliau teringin sangat nak datang jumpa saya, jumpa Tuan Utan, jumpa Tuan Fitri dekat Sungai Petani, tapi tak kesampaian. Kan? Dan selepas dia waktu dia meninggal, saya dapat berita, terus pergi ke Masjid Tanjung Pari dan sempat solat jenazah dengan ni lah. Okay? Satu ilmu yang beliau berikan kepada saya dan malam ni saya sampaikan lah kepada saudara-saudari adalah jika kita mengesyaki, kita mengesyaki sesuatu minuman kita tu, kan, ada benda yang tak elok. Nah, dia pegang cawan tu. Cawan, kalau ada piring tu, pegang piring tu. Okay? Pegang. Lepas tu, baca dia adalah Bismillah Mim Ya pecah. Cakap tu. Okay? Kalau pegang piring, baca Bismillah Mim, huruf mim, panjangkan mim tu, mim, ya, pecah, cakap tu. Itu salah satu ilmu pantang kepada ilmu-ilmu 77 tu, dia akan pecah tu. Dia akan retak, dia akan pecah tu. Okay. So, kita hadiahkan Al-Fatihah juga kepada Tuan Guru yang alim telah pun meninggal dunia. Banyak berjasa, kan, iaitu Tuan Guru Pak Long Cik Ri, saya panggil. Pak Long Cik Ri Tanjung Pari. Ramai orang Baling ramai kenal beliau. Meninggal umur 83. Okay. Dan satu lagi saya sampaikan juga, beliau sangat-sangat banyak ilmu. Saya punya yang saya kena santau tu, alhamdulillah beliau yang telah bantu, dan sekali je saya pergi hapus terus, kan, jadi debu terus yang itu. Okay. Oh, ya ke? Almarhum Tuan Guru Harundin pernah kongsi ke? Allah subhanallah, saya tak tahu. Oh, ya ke? Petua ni sama juga dengan petua yang almarhum Tuan Guru Harundin pernah kongsikan. Oh, ya ke? Saya tak tahu. Ni baru first time saya dengar ni. Sebab saya belajar dengan tu. Kan? Dengan Tuan Guru Pak Long Cik Ri. Okay, satu lagi. Makanan. Kadang-kadang kita rasa tak sedap hati di atas makanan tu. Kan? Di atas makanan tu, salah satunya kita mohon pada Allah, kan, menggunakan kalimah-kalimah Allah adalah yang ni diberi oleh Tuan Guru Pak Long Cik Ri almarhum, ialah kita bacakan surah Al-Quraisy dekat atas dia punya tu. Kadang-kadang kalau kita nak baca depan-depan tu, kita malu tengok orang pandang kanan, kita baca kat tapak dia. Ni dia ajar, baca kat tapak tangan kita, tangan kanan, baca Li'ila fi Quraisy sampai habis. Tu dah 1000 koin tu. Okay. Lepas tu kita hembus kat tapak tangan kita,
kita lalukan tapak tangan kita dekat atas makanan tu. InsyaAllah kalau ada benda-benda yang tak elok dalam makanan kita tu, dia akan keluar. Kita akan nampak depan-depan, dia akan terkeluar, dia akan naik. Dia akan keluar. Oh ni tu dia, ambil lah koin ni. Icah dapat 26 koin, ada dapat 4, 7 semua, Alhamdulillah. Belas ramai lah. Okay, silakan. 1000 koin malam ni, sekejap lagi kita tambah lagi. Beres? Okay? Okay lah tu. Cukup lah kot malam-malam ni. Okay? Ya tuan, betul. Keluar asap dari makanan tu. Saya tak tahulah. Sebab itu saya dapat ilmu tu. Memang tu, insyaAllah kalau ada benda-benda tak elok, dia akan keluar. Dia akan keluar dari situ. Jarum ke apa ke, kaca ke apa. Mana kita nak tahu? Mana nak tahu? Ulat ke apa. Mana kita nak tahu? Kan? Kan? Dan kita jangan terus bersangka buruk. Oh, kedai ni nak buat orang ke. Tak. Jangan sangka buruk. Mungkin orang lain nak buat kat kedai tu. Mana kita tahu kan? Nak ananya orang kedai tu. Mana kita tahu? Kita ni datang sebagai pelanggan je. Kalau keluar emas okey juga. Mana tu keluar emas ambil. Okay. Audisi Padang Serai. Tuan nak tanya nama guru yang tangkap kijang kat Baling tu. Pak Da Abu. Pak Da Abu. Tanjung Pari. Amal Bismillah 5 pun boleh lah. Apa pun lah. Ini yang saya dapat lah ya. Salah satu dia. Okay. Keril, Tuan Meja, kalau kita baru nak belajar ilmu batin, digalakkan atau tidak ya? Ilmu batin bab apa tu? Kena tengok juga apa dia. Kalau tak ada langgar syariat, buatlah. Benda pertama sebelum belajar ilmu batin, ke ilmu apa benda ke, belajar tasawuf dulu bang. Nasihat saya lah. Kami buat silap yang banyak dulu. Lepas tu kami muda-muda, saya muda-muda, kawan-kawan saya muda-muda, kami banyak buat silap dulu. Kami tidak mensucikan hati. Sebelum kita bang, kalau mangkuk kita kotor, kita bubuh air jernih mana pun, air tu tetap akan jadi kotor. Kita kena bersihkan tempat tadahan kita dulu. Baru boleh ditadahkan, guru-guru boleh tadahkan, letakkan apa-apa ilmu dalam tu. Tadahan itulah hati kita. Macam nak cuci hati, dah adalah ulama-ulama di zaman dulu dah ajar ilmu tasawuf. Tasawuf lah mensucikan hati. Kan? Itulah dia. Jangan buat macam kami dulu. Kami dulu menjadi ego, kami jadi belagak, kami jadi panas baran, kami jadi sombong. Memang kami ada ilmu dulu, tapi kami tak bersih hati. Jangan ikut apa yang kami pernah buat dulu. Okay? Susah tu bab tu. Dah tua-tua baru sedar lah. Ruginya. Betul. Boleh carry lah. Tuan, apa pandangan tuan tentang persediaan dengan emas? Sibuk diceritakan. Emas ni, saya tak tahulah, saya ada baca baru-baru ni apa benda tak, quantum metal lah, apalah, itulah, inilah. Kan? Biar saya ceritakan pada saudara-saudari, saya punya orang yang pernah rapat dengan saya. Saya akan reservekan, saya akan sorokkan nama dia. Okay. Dia adalah satu anak Melayu yang lebih muda daripada saya, tapi Allah kurniakan dia ni otak yang sangat bijak. Anda pernah dengar tak? Ni bila orang sebut pasal emas ni kan. Okay. Anda pernah dengar tak? Emas Geneva. Pernah dengar tak? Beribu-ribu orang dalam tentera dan juga orang-orang yang kerja perkhidmatan jabatan lain dan orang-orang awam yang kena benda ni. Emas Geneva. Pernah dengar tak?
Mas Geneva ni banyak orang terduduk, tercedok, menangis, nak bunuh diri, pening kepala. Salah satu tangkapan terbesar Bank Negara Malaysia adalah 36.5 bilion. Anda dan kes dia mahkamah ada 93 kes. Yang kena tangkap ada Datuk Seri bangsa Cina, 2 orang, lepas tu Datuk-Datuk bangsa Cina, bangsa India pun ada, orang Melayu pun ada. Saya punya kawan ni, dialah orang yang mencipta sistem tu. Bijaknya dia ni. Anak Melayu. Toke-toke Cina ni ikut cakap dia. Sebab dia yang buat sistem tu. Loophole, tahu loophole? Loophole dalam sistem kewangan negara ni, dia boleh manipulasi dan boleh buat sistem tu, sebab itu susahnya nak tangkap. Sistem yang anda duk buat macam MLM lah, segala mak nenek lah, apa semua tu. Macam anda duk tengok orang duk main apa ni, gol sana, gol sini, gol atas angin, bukan gol kat tangan, gol dalam sistem. Okay? Dia buat. Dan dia hampir-hampir nak kena tangkap, tapi dia pergi serahkan. Ingat lagi, dia buat declare dengan bank negara, kan? Sebagai saksi, sebagai apa semua, dia serahkan 10 bilion. Dahsyat tak orang dia? Dahsyat. Dia serahkan. Dia kata, saya tak mau terlibat. Kerana yang toke-toke ni, yang Datuk Seri semua ni, diorang tak nak dengar cakap dia dah. Sebab diorang dah gila duit. Sebab tu waktu rampasan saja 36 bilion. Boleh tengok dalam, boleh cari dalam maklumat Google ke apa. Rampasan tu. Berapa ramai orang terduduk. Jadi, saya rapat dengan dia dan saya pernah ada syarikat dengan dia. Bukan tok belagak tu level. Ni Mas Geneva. Dia muda daripada saya. Bijak orang dia, sangat bijak. Low profile orang tak tahu, tapi rupanya dekat belakang dia lah kepala. Okay? Dia lah kepala. Memang bijak. Waktu dia buat plan tu, umur dia 24. Bukan Datuk Paiman itu, bukan. Umur dia 24, dia buat plan tu. Ini pengalaman saya. Lepas tu dia balik, dia orang awam, dia kan kerja dengan saya. Kan? Punyalah susah orang nak tangkap. Nak tangkap macam mana? Nak letak akta apa? Sebab loophole ni dia boleh tu. Yalah, kita punya sistem ni kok, sistem kita punya SOP ni semua ada loophole. Okay? Dan saya diperkenalkan kepada dia, waktu tu dia pun dah bertaubat, dah okey, kan, dah buat kerja sendiri. Saya diperkenalkan kepada dia, dengan dia, dan saya belajar dengan dia how to scam people. How to make benda-benda ni. Dia ajar saya satu, baru saya terbuka kepala saya. Mudahnya orang Malaysia ni kena tipu. Memang mudah. Sangat-sangat mudah. Dan pengajaran terbesar yang dia ajar pada saya adalah, dia kata, kalau abang, dia panggil saya abang, abang, kalau abang nak beli emas, abang belilah emas betul-betul. Tak payahlah bang, emas sistem ni semua tu. Okay? Okay? Baru ni pun ada grup apa tu yang cuba cari Royal Gold pula. Saya ada waktu pelancaran Royal Gold tu. Saya ada. Meja-meja bulat tu dekat Dewan kat Jalan Ipoh tu, semua Cina, semua kaya-kaya. Meja saya je Melayu. Saya ada tu. Itu memang plan, memang betul-betul owner dia cakap bahawa dia akan scam. Dia cakap pada kami direct. Dia akan tapau 2 bilion macam tu, dia belah. Bayangkan. Sebab tu manusia ni, orang zaman sekarang ni, dia semua nak cepat, semua nak itu, semua nak ini. Saya nasihatlah kepada siapa-siapa yang mendengar ni, kan, sudah-sudahlah, kan. Kalau nak kaya, boleh. Allah maha kaya, minta ke Allah. Banyak jalan dia, tapi bukan jalan begitu. Jalan begitu anda tak jadi bang. Anda tak jadi bang. Okay? Dengarlah kata-kata saya ni. Dia tunjuk dekat saya dekat mana dia buat gold bar tu. Saya terkejut.
Dia benda ni dah jadi kes polis pun. Dah 93 kes kan yang Geneva tu. Kau tahu tak, dia buat gold bar tu, dekat gold bar tu dia tulis memang 24 karat, bukan 24. Memang sijil boleh buat, yang ANC semua boleh buat. Tahu dia buat kat mana? Kat rumah flat. Kat mana? Kat Hotel Damansara. Macam tu je dia. Salah satu cara dia ajar saya. Dia kata, bang, saya tunjuk pada abang malam ni abang ikut saya. Okey. Kira dia ni tok guru saya lah. Dia ni tok guru saya. Walaupun dia ajar saya benda yang tak betul, benda yang scam semua ni, tapi saya belajar supaya dengan harapan kita jangan terkena macam tu. Saya ni diperkenalkan pada dia oleh seorang kerabat, seorang anak sultan. Saya tak mau sebut siapa dia. Anak sultan tu kata, senang je. Meja pergi belajar dengan dia ni. Siapa ni? Saya tak mau sebut lah. Lepas tu dia kata, pergi belajar dengan dia. Kan? Tengok macam mana permainan dunia. Waktu tu saya mula-mula nak belajar bisnes. Saya baru balik umrah. Dia ajar saya. Dia kata, okey, saya ikut dah. Jadi cerita ni, yang berada ni, yang muda ni, dia cakap, abang ikut saya. Malam tu, dia sewa satu kereta mewah, dia sewa 4 bodyguard, kan? Dia sewa orang motor untuk escort. Malam tu. Dia tunjuk ke saya. Bukan susah. Jadi apa-apa yang anda duk tengok orang duk buat sekarang ni, saya senyum, saya gelak dia kata. Kan? Dia pergi tu dekat dulu sebelum Doubletree Hilton tu, sebelum naik Doubletree Hilton tu, dia nama apa tu? Kat situ ada satu club tu kat bawah tu. Apa nama? Saya belum lupa dah nama tempat tu. Kat situ. Dia parking situ dengan rider kat depan, dengan bodyguard kat dalam, dia pun turun gaya, pakai smart, duduk dekat bar tu bertenang. Bodyguard belakang duduk relax. Dia tak minum arak, dia minum relax. Tapi bila dia punya sikap dia macam tu, watakan macam tu, menarik perhatian orang-orang kaya lain tak? Orang-orang kaya lain pun akan tertarik. Bila orang kaya tanya, orang katanya, hi, how are you? You buat bisnes apa? Macam ni. Oh, ya, orang dia melabur lah. Dia melabur, sedangkan dia scam. Itulah kisah dia. Dia tunjuk saya gelak kata lah. Macam tu, bang, macam tu. Bang, saya modal 3,000 je, bang. Tapi malam tu saya dapat dalam tu. Saya pernah pergi kat karaoke. Mungkin korang ingat karaoke yang dekat Bukit Bintang tu, yang diorang baling bom tangan tu. Kalau polis, diorang tahulah kawasan tu. Pergi kat karaoke tu, masuk dekat bawah tu, bilik VIP yang besar gila, dia punya TV dia untuk nak menyanyi, dia ada 8. Saya masih ingat. Siap ada untuk fruit bar, dalam tu siap ada snooker. Punyalah besar. 1 bilik, 2 bilik, malam tu habis 120,000. 120,000. Tapi siapa yang datang? Siapa yang datang? Ini kerja-kerja scammer. Siapa yang datang? Saya terkejut tengok siapa-siapa yang datang ni. Wow. Yang itu ini, yang itu. Hebat-hebat yang datang ni. Sebab tu dia tak heran. Dia spend je lah 1,000 lebih. Satu malam. Kenapa je nak heran? Dia tahu dengan malam tu, bukan dia orang plan nak karaoke. Plan dia orang adalah untuk berbincang. Kat situ saja, malam tu saja berapa juta dia boleh. Dia dapat collect untuk ni. Ini plan. Sebab tu saya nasihat lah pada orang. Bila orang tanya tadi saya tentang emas, that is my experience. Dan saya pun dah tengok dah benda tu berlaku depan mata. Kalau nak emas, buat emas betul-betul yang ada kat tangan. Ni pegang. Yang betul-betul lah. Okay. Yang lain semua ni kita bagi nasihat, kalau orang tak nak dengar, terpulang. Kalau anda rasa anda hebat, dan saya dah jumpa orang yang buat sistem tu. Kan? Orang buat muda lagi, anak Melayu pula tu. Bijak gila, otak dia genius. Genius cara jalan tak betul pun genius juga. Dia memang genius. Dia memang genius. Okay?
Salam tuan, kopi handsome betul-betul padu puas hati. Alhamdulillah. Semoga bahagia. Bitcoin okey tak tuan? Saya ada 2 orang kenalan billionaire. Billionaire bukan jutawan dan bukan billionaire Malaysia. Saya berkawan dengan mereka. Allah takdirkan saya dapat berkawan. Allah takdirkan saya boleh berjumpa mereka, bersembang dengan mereka, tanya pendapat mereka. Dan sedangkan saya ni benda je, kan? Peniaga kampung je pun. Kan? Tapi tak macam manalah Allah rezekikan kita boleh berjumpa, boleh kenal, boleh rapat dengan billionaire. Seorang daripada Jepun, seorang daripada England. So sekarang memang itulah mereka menjadi rujukan saya lah. Saya tanya pada mereka tentang Bitcoin. Dan billionaire dunia ni yang dah tua-tua, umur 60, 70, 80. Kan? Diorang ni ada connection sesama mereka tau. Mereka adalah oportunis yang terbaik. Kalau ada benda boleh buat duit, mereka lah yang pertama sekali akan sapu benda tu. That is billionaire. Sebab tu mereka jadi billionaire. Sebab mereka oportunis. Benda, je nampak benda tu boleh buat duit, mereka orang pertama akan laburkan. Persoalannya kenapa mereka tak masuk dekat Bitcoin? Itulah soalan yang saya tanya pada mereka. Kenapa? Korek punya korek. Kan? Imagine I don't trust ni. You don't trust? No, I don't trust. Dia bagi tahu, dia connection mereka. Dia kata benda ni apa dia punya tu lah? Macam orang main golf. Macam orang main golf. Siapa main golf anda mungkin anda akan faham. Bila dia tee off masuk lubang pertama, lepas tu par, lepas tu birdie, lepas tu eagle, lepas tu par balik, lepas tu bogey, lepas tu dia akan tamat dekat lubang ke-18 tu. Saya bagi clue tu je. Kan? Waktu tu siapa yang akan menang? Adakah orang yang sama yang pukul golf tu dia akan dapat lubang 18 ataupun sampai 1-2 lubang ni dia hilang lah. Bola dia pun tak ke mana dah. KD dia pun lari dah. Kan? Dia bagi clue tu je lah. Okay. Jadi kalau siapa-siapa yang rasa nak dengar kata-kata terpulang lah. Tak nak dengar, up to you. Up to you. It's your money. Duit anda bukan duit saya. Okay. Play smart, don't play hard. Okay? Play smart, don't play hard. Saya bukan jenis orang, ini tak boleh, tak. Kadang-kadang manusia ni kita kena bagi dia rasa pengalaman tu, baru dia tahu, lah betul lah. Betul. Kadang-kadang dia kena rasa tu. Sebab itu pun memang saya pun rasa macam tu, ramai orang pun rasa macam tu. Kan? Bagi dia kena rasa dulu sekali, degil kan? Rasa dulu lah. Dah rasa tak? Dah belajar dah? Dah belajar dah. Bagus. Menyesal lah, dah menyesal. Bagus. Kadang-kadang manusia kita kena buat macam tu. Jadi kita jangan halang, up to you. Kita bagi nasihat, kan? Kita cuma cakap jujur, bagi tahu, ikhlas daripada hati, kan? Up to you. 1:30 dah. Kau apa nak tidur ni? Tadi berapa coin? 1,000 Tapi ni ramai ni, 1,000 orang tengok ni. Macam mana nak bagi One spawn.
Tuan tiba-tiba teringat pasal Toyol. Toyol pandai curi duit. Kenapa tak curi duit yang banyak kat bank-bank? Dia ada radar dia. Saya dah tanya soalan ni. Serius saya dah tanya soalan ni. Saya tanya soalan ni pada tok guru saya yang dekat tu. Dekat Lumut. ABH. Terima kasih. Banyak semua ABH ni bagi gift. Tu, dekat Lumut. Tok guru saya tu. Yang saya cerita tu lah. Yang Tamar Jalis tulis kisah hidup dia tu. Dekat Lumut tu, kat Etawa. Tamar Jalis buat cerita siri bercakap dengan jin tu. Bukan salah satu. Ada dua ke tiga kisah hidup dalam tu adalah kisah sebenar tok guru saya. Masih hidup lagi tu. Masih hidup lagi. Ada lagi. Kan? Okay. Saya pernah tanya soalan tu. Saya tanyalah, saya tak panggil dia tok guru, saya panggil dia abang. Kan? Walaupun dia tua jauh daripada saya, tapi dia selesa saya panggil dia abang. Kan? Saya tanya, bang nak tanya, Toyol kenapa dia tu? Sebab kenapa saya tanya kat dia? Sebab saya tahu kalau bab jin semua tu, dia daripada kecil dia ni memang ada kelebihan macam-macam dia ni. Memang hidup dia memang lain macam lah. Kan? Daripada kecil dia kalau jin kerajaan Gangga Negara, jin kerajaan Bruas semua tu memang rapat kenal dengan dia ni. Daripada kecil. Sekarang dia tua dah bercicit dah pun. Okay? Saya tanya dia pasal tu. Tahu dia jawab apa? Dia kata Toyol ni ada radar. Ada radar. Radar ada maksud dia ada kawasan ni tau. Ni kawasan ni je dia ambil. Dan contoh kalau dalam duit tu ada RM100 duit 10, 50 semua. Dia tak ambil semua, dia ambil selai je. Selai. Dia pergi sana selai, dia pergi sana selai. Dia macam tu. Itu dia punya ilmu dah, dan mungkin kelemahan dia juga kita tak tahu. Tapi itulah dia akan pergi ambil selai. Sikit. Dia ambil dekat tu je. Lepas tu tanya kenapa tak boleh masuk kat bank? Dia kata boleh, cuma kadang-kadang orang tak sedar pun. Tapi dia takkan ambil banyak. Pada saya kan tak heran lah soalan tu orang tanya. Lebih baik kita tanya, okay, kita ramai orang bela Toyol. Kalau orang bela Toyol, kenapa tak pergi ambil duit yang dekat Genting Highland? Lagi banyak duit atas tu. Hari-hari orang labur duit. Betul tak? Kenapa tak ambil ke sana? Kat Genting Highland. Nak ambil macam mana? Jin sana lagi besar daripada yang ini. Kan? Kena luku kepala je nanti. Kan? Tahu tak? Jadi anda pun tahu jawapan dia apa dia. Okey. Jadi kalau anda tanya pasal bank tu, saya malas jawab lebih-lebih. Kan? Okey. Duit tu Toyol buat apa? Dia gulung. Dia akan gulung sampai besar mancis. Tu memang betul. Lepas tu dia bagi kat tuan dia lah. Tapi dah ada lah dia punya tu. Betul lah ni Zabah zaman ni. Memang ada komisen, dia ada dia punya bahagian dia. Bukan komisen duit lah, dah upah. Kat New Zealand ada Toyol tak tuan? Dekat New Zealand dia ada hantu dia sendiri. Sama je. Mana-mana negara jin ni bukan duduk kat tanah Melayu je. Kan? Sama je. Contoh, dia setan kan menyerupai benda yang menakutkan untuk kawasan tu. Tu je. Kalau kita hantu pocong kita duduk dekat London, kan, kena kejar dengan orang, orang bodoh-bodoh kan je. Contoh. Kan, sebab orang sana tak takut pocong, orang sana takut Dracula ke, vampire ke. Tapi kalau vampire dengan Dracula datang kat Malaysia, kan, orang Malaysia pula tak takut pada Dracula. Nak takut apa benda? Kan, nampak handsome. Wih, Dracula handsome tu. Bang, selfie tu bang. Nampak gigi taring smart. Handsome. Dracula kan handsome. Pakai smart, pakai tie, pakai coat, ada bow tie. Handsome tu. Kan? Sebab kita tak takut. Syaitan memang menyerupai. Benda contoh macam hantu Cina yang lompat-lompat tu. Kan? Kalau dia buat hantu Cina tu lompat-lompat tu ada dekat negara Arab. Orang Arab siap-siap baling batu je. Sebab dia tak takut dengan benda tu. Mereka takut jin bentuk mereka. Sama je. Kan? Syaitan kan berbangsa-bangsa. Jin berbangsa-bangsa. Dia tengok tempat.
Ni Syam Arif bang cakap pasal tanah Melayu, cuba masuk bab politik sikit bang. Saya menghormati pendapat orang. Ada orang dia prinsip politik dia begini, ada orang prinsip politik dia begini. Walau bagaimanapun, mana-mana prinsip yang betul tetap betul, yang salah tetap kena tegur. Simple dia saya ni. Sebab tu dalam live saya tak sebut babak politik. Kan? Saya sendiri pun tak ada parti. Saya tak ada parti. Saya senang je. Benda betul sokong lah. Kalau kerajaan sekarang buat benda betul. Bagus. Tahniah. Well done. Jom. Tapi kalau benda yang kita was-was tak bagus tu, sorry kami tak berminat. Tak sokong. Apa susah je? Sebab tu macam tu ada 1,000 orang mata memandang saya ni. Kan? Setiap orang ada orang pemikiran gini, ada orang pemikiran begini, ada orang pemikiran gini, ada orang prinsip gini. Saya takkan sebut. Saya simple je. Tapi kalau ada masanya benda macam tak betul, kata, nak, this is wrong. Pendapat saya ni tak betul. Sorry. I don't care who you are. Okay? Penarikan harta gaib tu betul ke juga tuan? Betul. Betul. Dah lama dah benda-benda tu dulu orang buat. Tarik keris, tarik itu, tarik ini. Betul. Kalau orang tu dia boleh tarik, tarik. Ibu kota LabJ Malaysia di mana sahabat? Mbah saya pernah beritahu. Entahlah. Gunung Jerai kot. Ada beberapa tempat tengok negeri ya. Kalau Perak tu macam Gunung Bubu. Orang Perak tahu Gunung Bubu mana? Itu Perak. Kalau Selangor tu Melawati. Tengok tempat. Tak tahu nak kata lah. Apa pendapat tuan tentang sistem padu? Saya berpegang kepada prinsip hidup saya. Saya senang ya. Saya tak isi sebab saya dapati personally saya tengok terlalu banyak information yang ada dalam tu yang saya kena bagi dan saya tak selesa nak bagi macam tu. Bukan. Dan dengan saya punya kawan-kawan saya yang saya kenal yang jenis bab-bab security IT ni, saya kurang yakin dengan keselamatan data tu. Kan? Saya kurang yakin. Bukan tak yakin, saya kurang yakin. Sebab saya ada kawan-kawan saya yang memang expert gila bab-bab IT ni dan inilah. So saya tak daftar. Saya simple je. Ya. Sebab saya tengok apa ni, kenapa banyak sangat ni nak kena isi. Saya tak selesa. Okay. Okay. Sister Hermes pun bocor. Ya. Yeah. Okay. Dia pak auto daftar tuan. Mana boleh. Kalau dia auto daftar, saya akan report polis. Saya akan buat report. Kalau saya tengok tiba-tiba nama saya ada sistem tu, saya akan report polis. Kan? Report polis dan ni saya akan viralkan. Sebab saya tak nak nama saya. Itu untuk saya lah. Kan? Orang lain lah. Kan? Untuk saya ada pahal pula. Aku tak setuju. Kan? Mana boleh. Report polis ke, lantik peguam ke. Tengok lah. Staff government kena paksa. I reserve my comment. Kan? I reserve my comment. Anda masih bertugas, itu saya tak kata apa. Saya tak bertugas. Saya pesara dan saya orang businessman, saya orang awam. Saya biasa sekarang ni. Tuan, kenapa office Freemason boleh wujud kat Malaysia? Kita ni merdeka 1957. Freemason ke apa semua ni sudah berada merata-rata dalam British Empire. British Empire ni merata-rata dah. Mereka dah ada lama lagi. Kan? So adalah perjanjian-perjanjian ni yang kita tak perlu tahu. Kan?
need to know basis sudah. Okay. Okay, ada apa ni? Boringlah cerita padu, ceritalah pengalaman Lailatul Qadar kalau Tuan ada. Allah, saya tak ada. So tuan tauliah umur berapa? Saya tauliah umur sebab saya pergi New Zealand, saya cadet kat sana. Saya cadet kat sini dulu. Cadet dekat sini, lepas tu saya pergi ke Officer Cadet School of Wairau, New Zealand. 18 bulan kat sana. So total saya jadi cadet dia 2 tahun. 2 tahun kena lanyak lu. Aduh. Orang lain setahun je dah jadi pegawai. Saya 2 tahun. Asyik lah. So saya masuk tauliah tetap. Saya umur 1997, masuk 95, tauliah 97. 20 tahun. Umur 20 tahun dah jadi lieutenant muda. Jadi pegawai. Cerita sedikit ulasan tuan tentang geng-geng paranormal yang keterlaluan cara yang boleh memesongkan akidah pada yang kurang ilmu. Geng-geng ni saya dah tegur beberapa kali dah. Dan saya pun tidaklah menghalang mereka untuk membuat tu dan tidak menggalakkan. Saya tak halang, saya tak galak. Benda-benda ni kalau dia buat ikut garis panduan yang betul, exploration yang betul, okey, menghiburkan, okey lah. Tapi kalau dah timbul sampai merosakkan akidah orang tu, itu nak kena tegur lah. Dan okey, macam ada beberapa orang paranormal tu, itu yang saya jumpa kat Menjerai, saya cakap terus terang, jangan menakutkan orang di atas benda tu sebab ada hukum. Ada hukum dalam Islam. Menakut-nakutkan orang Muslim yang lain, hukum dia haram, dapat dosa. Takkan anda ni buat konten, cari rezeki, lepas tu anda menakutkan orang, kan? Menakutkan dengan sengaja, faham tak? Okay. Menakutkan ni lain, menyeramkan tu lain, kena faham betul-betul. Okay. Menakutkan orang, tengok je. Jadi membuatkan orang tengok tu takut-takut. Kan? Sebab Islam tak nak umat dia takut, penakut. Adalah hadis tu. Kan? Kalau kita menakut-nakutkan, hukum haram. Jadi anda nak cari duit, nak cari rezeki, buat konten, silakan. Kan? Biarlah konten-konten tu kata orang nampaklah ada isi sikit. Kan? Nampaklah ada ni, sambil-sambil hiburan lah kata orang. Itulah. Kan? Dan saya rasa ramai dah yang berubah sejak saya tegur elok-elok itu, ramai je. Diorang okey je. Diorang boleh terima, diorang boleh tu. Ada 2-3 orang tu yang tu pulang pada diorang. Kan? Pulang. Tapi yang lain okey je. Dia buat eksplorasi. Dia tak ada lagi kata orang cari hantu, tak. Dia buat explore belah malam. Silakan. Kan? Benda yang macam hiburan. Benda tu anggap sebagai hiburan. Cuma ada had-had dia, jagalah had-had dia. Tu je, simple je benda tu. Apa ni? Terima kasih yang bagi doa ni. Muhammad Ashraf, komen sikit pasal DSA. Siapa DSA tu? Oh, tu orang tua tu. Aduh. Saya kan, orang tua tu yang selalu cari masalah dengan budak-budak muda. Dia macam ni lah. Orang tua bayar atuk, pergi cari gaduh, cari pasai dengan anak-anak muda. Kan? Kalau dia menang pun dia malu. Kalau dia kalah pun dia malu. Faham tak maksud tu? Contoh saya. Saya ni orang dah besar. Okay? Saya dah buat kerja dah lalu idam tentera 20 tahun. Adakah sesuai saya pergi bergaduh dengan anak saya Faris tu yang baru tingkatan 1, baru darjah 6 tingkatan 1 tu, saya pergi bergaduh dengan kawan dia. Kalau saya menang pun maruah saya tak ada sebab gaduh dengan budak-budak. Kalau saya kalah lagilah malu. Jadi kat situ je saya benar, alah apa benda lah macam ni, kan? Nak menegur anak-anak muda ni bukan macam tu cara dia viralkan muka budak tu, itulah inilah. Mereka ni melalui zaman mereka. Kan?
Cakap tegur cara slow-slow je lah, adik, slow-slow sikit kan, benda tu tak apa nak betul. Kalau hang cakap macam tu, orang pun segan. Dan hidup ni kita dah makin tua ni, kenapa nak tambah musuh? Jangan nanti bila kita mati ni, orang lain tuang air mawar dekat atas kubur. Kan? Kita mati, orang kencing kat atas kubur kita. Betul tak? Makin tua takkanlah kita nak cari tambah musuh. Benda-benda macam tu. Kan? Okay? Jadi itulah, saya jenis tak ambil peduli orang macam ni, saya pun tak follow. Kadang-kadang lalu ke FYP, apa benda ni, tengok sekejap, apa ya. Okay. Tuan ahli PSS PJM Pahang ke? Tidak. Saya saka gayung gurun lah, sini lah, Kedah, pusat-pusat. Tuan cerita ulah pasal Israel tu. Tuan nak tanya pendapat tuan, ATM kita hebat tak di mata dunia? So far kita ni kan, kita ni orang Malaysia ni, bukan kata Malaysia je lah, orang Indonesia pun sama, Malaysia, ni perangai sama ni, perangai kita ni sama-sama ni, Brunei, ni perangai kita sama ni. Kita punya style, kita duduk dalam negara kita ni cincang-cincang je. Tapi bila kita pergi kat luar negara, kita pergi tu, automatik kita jadi baik. Pelik automatik kita jadi. Mungkin sifat kita macam tu kot. Kita bila merantau kat tempat orang, kita pergi, kita jadi baik. Jadi so far, kalau pada tentera lain, tengok askar kita ni, respect lah. Dia orang respect. Dia tahu bagus. Bagus. Dia orang suka. Dia orang suka kita punya rajin. Saya pun pelik kan, ramai orang kata orang Melayu malas, orang itu macam orang kita ni malas kan. Tapi orang luar kata rajin, satu, tahan lasak. Betul ni. Tahan lasak. Tak padan kecil. Kita lah Malaysia, Indonesia, Brunei, jenis tahan lasak ni. Tahan lasak. Duduk kat padang pasir pun tahan lasak, duduk kat salji pun tahan, duduk dekat mana-mana pun okey je. Tahan lasak. Walaupun tengah menggigil pun tahan, tengah panas pun okey. Tahan lasak. Dia orang suka macam tu. Tapi kalau daripada di mata dunia, kita punya kelengkapan, kita punya peralatan taklah bagus. Yelah, kita kena faham lah, peruntukan duit untuk tentera ni, Allah, ciput sangat kita ni, kecil. Kan? Barang-barang kita ni, kalau kata negara lain pandang, alah, kesian tentera Malaysia. Macam tu. Kan? Kesian tentera Malaysia. Tapi kita punya sikap kita punya watak kita di luar negara, orang respect. Okay? Okay, saya pun nak end live pukul 2. FYP tuan selalu keluar VTT apa? Okay, VTT ni bila saya main FYP, saya tak tahu anda punya FYP, tapi saya main FYP, saya follow tu yang 500 tu, semuanya macam page-page ataupun TikTok yang rasmi tu, termasuk yang luar negara. Saya suka tengok yang situ. Lepas tu banyak pasal hutan lah, positif lah, itulah. Saya tak follow yang awet-awet cantik tu, saya tak follow, saya tak macam tu. Tak berminat. Mesti ada yang konten-konten yang menarik, saya akan follow lah. Siapa buat konten menarik, walaupun saya akan follow. Itu je. Okey, tuan betul ke kata pasukan Panji Hitam sudah dihantar ke Gaza? Saya tak tahu tentang benda tu. Boleh kita open discount lagi produk tautan? Minta maaf, sudah ditutup. Zizan CJ, adakah semangat kita dulu sampai sekarang sama tuan dengan generasi baru? Okey. Saya tidak akan mengutuk generasi sekarang kerana generasi sekarang lebih berat mereka punya tekanan daripada generasi sebelum tu. Generasi saya lah. Okay. Mereka punya cabaran dalam hidup mereka lebih berat. Saya tak payah fikir banyak lah bang. Dulu zaman saya kecil, sekolah satu daerah adalah
10. Contoh. Sekarang sekolah saja ada dekat 30 untuk daerah yang sama. Tak cukup dengan tu. Satu sekolah, dia punya darjah satu saja, tu dia, kelas dia. Nampak tak dia punya saingan zaman sekarang ni? Itu baru cakap bab sekolah, belum cakap lagi bab pelajaran macam itu. Saya sendiri tengok anak saya punya buku sekolah, saya sendiri tak faham. Macam nak jawab soalan ni? Kan? So, kita janganlah menghina sangat generasi-generasi sekarang. Mereka ada tekanan mereka sendiri. Sebab tu Imam Syafi'i ke apa semua selalu pesan, didik anak ikut zaman dia, jangan ikut zaman kita. Nah, kita duk kata aku dulu macam tu. Tak boleh macam tu. Zaman dia ni lebih berat ni. Kita tengok betul. Zaman dia ni lebih berat. Okey, saya bagi satu contoh. Okey, saya bagi satu contoh. Waktu 1989, saya duduk dekat tu. Rumah saya dekat, sekarang adalah tapak Wisma Transit tu. Jalan nak pergi kampung Datuk Keramat tu. Atas tu ada kondo kan. Geni kondo tu. Depan tu sikit tu, sebab dulu ada rumah tu sekarang dah roboh dah buat bangunan dah. Tu kat situ. Tu rumah saya, tapak rumah saya dulu. Tahun 1989, saya darjah 6. Saya boleh jalan kaki situ seorang diri, darjah 6 seorang diri. Hujung minggu saya boleh jalan kaki daripada situ lalu sampai depan Kementerian Pertahanan, lalu depan Pulapul. Jalan kaki seorang-seorang sampai ke Kampung Baru, tembus sampai ke Cokit. Sampai kat Cokit, jalan kaki sampai ke Pertama Komplek. Ingat dulu Pertama Komplek dengan Komplek Campbell. Itulah paling otai pun. Lepas tu kat Pertama Komplek, saya teruskan lagi berjalan sampai ke Dataran Merdeka. Dataran Merdeka, saya masuk ke sini, saya terus sampai lalu ke depan Maybank. Sampai kat Maybank tu, saya terus, bangunan Maybank tu, saya terus lagi sampai dekat Lot 10. Seorang diri darjah 6. Saya tanya soalan kepada yang ada dalam ni. Kalau anak kita sekarang darjah 6, anda boleh tak lepaskan macam tu? Tak boleh. Anda sendiri saya tak yakin. Diri dia sendiri. Kenapa? Kerana zaman sekarang dah tak selamat macam dulu. Okey? Dulu kita boleh rasa selamat. Sebab itu anak-anak zaman sekarang ni, mereka punya tekanan. Mereka berlainan dengan apa yang kita rasa. Okey? Apa yang mereka rasa, apa yang mereka alami sekarang tak sama macam kita dulu. Jauh beza. Okay? So kita kena olah ikut zaman tu. Zaman dulu ayah saya tak peduli. Nak pergi mana? Nak pergi mana? Ayah saya lepaskan saya macam tu je. Okay? Okay guys, 10 minit lagi. 10 minit lagi. Encik Mastermind, tuan, adakah siasatan terhadap kesalahan pegawai berpangkat Panglima ini adalah telus? Okey, saya faham soalan ni mungkin anda tanya tentang kes yang baru-baru ni. Kan? Sebab kes baru ni viral. Kan? Dia akan jadi telus. Kan? Video Mat Saleh, dia Ampak nak tengok kedai game kat belakang kan. Kalau Ampak tu belakang dia. Belakang tu. Dia kedai game dia bertingkat tu. Kat dalam Ampak tu, yang baris belakang tu. Itu kedai game 20 sen. Lepas tu bawah daripada kedai game tu, atas daripada kedai game tu kedai snooker. Belakang sekali kat Ampak tu yang apa ni, tailor buat baju. Banyak tailor Cina otai lama sampai sekarang ada lagi. Ingat benda tu. Okey, apa ni? Kakak nak boleh atasi. Memang pegawai askar kalau kantoi kahwin dekat Thailand kena buang kerja terus ke? Abang saudara kena. Oh, ya. Dia ada banyak akta tu. Pegawai tentera pergi Thailand, kahwin kat Thailand. Balik confirm kau kena buang kerja. Nak tahu kenapa? Oh, kamu bab kahwin tu cerita lain. Tu, bab hang lintas sempadan tu. Kat situ melanggar perintah tetap, melanggar itu, melanggar ini. Yang tu berlambat cas tu. Kat situ kena tu. Okay? Langgar negara orang tu. Jangan kau pergi ingat kau nak kahwin kat Siam dengan Selamat.
kamu langgar negara orang tau, boleh mencetuskan peperangan tau, buat main. Yang kamu tu askar, kamu bukannya orang awam. Macam kita lah, tiba-tiba ada askar datang ke, anda bayangkan macam ni, tiba-tiba ada askar Indonesia masuk ke Malaysia, kan, secara senyap-senyap ke, cara apa ke, dia masuk, dia nikah, lepas tu dia balik ke sana. Betul tak? Jomlah, saya pun mata. Tuan-tuan, cerita zaman tuan buat pertubuhan dengan Tok Bat. Saya tak mau cerita bab-bab tu. Tu biarlah benda tu kekal rahsia supaya hanya tahu-tahulah. Kan? Tahu-tahulah. Mana lagi best tuan? Duk KL ke duk kampung? Of course duk kampung. Cuma KL ni tempat kalau nak cari duit, ya betul. Di KL banyak peluang nak cari duit. Banyak. KL memang tempat yang orang kata pusat duit kan? Kampung tempat bertenang. Okey guys, jomlah saya minta izin untuk saya ni nah. Terima kasih kerana berada dalam live saya. Jika ada manfaat apa-apa dalam live saya ni, amalkan. Inilah amal jariah saya. Saya tak banyak harta, saya tak ada apa nak bagi pada orang. Kan, saya ada sedikit ilmu, sedikit pengalaman, saya bagi yang tu lah. Dengan harapan saya kalau saya mati, esok lusa saya mati ni, ilmu saya ni sampai ke orang lain amalkan. Ya, ilmu tu manfaat sampai bila-bila. Itu je harapan saya. Saya tak ada harta, anak saya pun kecil, saya tak ada anak soleh yang doakan saya, anak-anak pun masih kecil lagi. Kan? Saya cuma ada sikit ilmu, dan ilmu itulah yang jadi amal sedekah saya. Kan? Yang selebihnya saya halalkan dunia akhirat, dan saya minta maaf kalau ada benda-benda yang anda rasa tak suka dalam live saya, normal lah. Kan? Tak semua orang akan suka dalam live kita kan. Saya minta maaf kan. Setiap orang ada zaman hidup dia sendiri, perjalanan hidup sendiri. Nanti bila-bila nanti kita live balik. Okey? Jom. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.